Al-Quran Karim kalamullah, mukjizat Allah Subhanahu. Mereka apa segalanya. Sebab apa mata ni, penglihatan ni, para ulama menjelaskan dia berkaitan dengan hal-hal dunia. Mata ni terpesona dengan kecantikan dunia. Adapun penglihatan ini dia, pendengaran ini dia berkaitan dengan akhirat.
Ya, siapa yang kita pun tak tahu, tak melihat bagaimana keindahan syurga. Keindahan syurga, kedahsyatan api neraka, namun kita diceritakan, didengar oleh Nabi SAW tentang betapa hebatnya syurga itu, betapa azabnya neraka itu. Ini lebih pada akhirat. Bila mendengar ini, sebab itu para ulama menjelaskan dia lebih baik daripada melihat. Maka dikatakan orang yang buta itu lebih sempurna daripada orang yang tuli, yang pekak. Sehingga Imam Al-Haddad menyatakan apa? Telinga ni merupakan satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar, dan ia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya supaya apa? Ia boleh mendengar kalam Allah, Al-Quran Al-Karim, dan juga hadis Nabi SAW, serta juga kalam-kalam ulama. Dan semua ini kita mendengar hadis Nabi, kita mendengar Al-Quran Al-Karim, yang ini salah satu jalan untuk mendapat pelbagai faedah, manfaat, menempuh satu jalan yang dikatakan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak capai redha Allah. Satu orang mendengar kalam Allah ini, hatinya gemetar, hatinya terasa Allah Akbar. Satu orang yang beriman, dalam Al-Quran menceritakan, satu orang yang beriman bila mana mendengar kalam Allah, Al-Quran ini, hatinya bergetar. Bagaimana satu orang mendengar kalam Nabi SAW, mereka menangis. Mendengar kalam Nabi, mereka menangis kerana cintanya kepada Nabi SAW. Bila luar, bila luar. Ya, azan ke? Azan? Tak ada. Buah-hal boleh main. Dah boleh? Ibu zaman ni. Ibu zaman.
Yes. Maka boleh kita faham atas dasar itulah bahawa orang yang buta ini lebih sempurna daripada orang yang tuli, yang peka. Kalau kita lihat majoriti ulama-ulama besar kita, para hufaz kita, orang buta lebih banyak menghafal Al-Quran Al-Karim daripada orang yang peka. Walaupun orang peka itu boleh melihat Al-Quran Al-Karim, para ulama kita, majoriti mereka ni dalam keadaan yang tak nampak, buta. Sebab itu dia kata orang yang buta ni lebih sempurna daripada orang-orang yang peka. Sehingga mana kalau kita lihat nasihat agama ini, hati ni perlu sentiasa mendengar kata-kata yang manfaat, mendengar kalam-kalam Allah, Al-Quran Al-Karim, hadis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beri nasihat kepada kita, dawim ala sima'il mawa'iz fa inna qalba izza ghaba 'anil mawa'iz yamiya. Selalulah mendengar nasihat-nasihat yang baik, majlis ilmu Al-Quran, aluran zikir dan sebagainya. Kerana apa? Ya, kerana sesungguhnya hati ini bila mana kosong daripada nasihat zikir-zikir ini, dia akan menjadi buta. Sebab para ulama katakan dia akan menjadi sakit hati ini, lebih malang hati ini menjadi mati. Sebab itu sentiasa kena mendengar kata-kata nasihat dalam majlis ilmu, apatah lagi Quranul Karim, hadis Nabi SAW. Mereka ni para ulama sufi ni, bila mana mendengar kalam Allah, hadis Nabi mereka, kecintaan mereka kepada Allah dan juga Rasul lebih daripada segala-galanya, sehingga sampai mendengar kata-kata Nabi mereka terasa Allah menangis kerana cinta mereka kepada Nabi SAW. Mereka mendengar kalam Allah ini, mereka tergesar, bergetar hati mereka kerananya besarnya kebesaran Allah. Para ulama ini kita, ulama-ulama terdahulu ni, mereka bagaimana kecintaan mereka, kehidupan mereka ni, tuan, ayah, ibu, mereka meletakkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitulah kita orang yang beriman ini, orang yang berakal ini wajib mensyukuri nikmat telinga yang Allah Taala bagi kepada kita. Ya, ini dengan apa? Memelihara telinga ni daripada mendengar sesuatu perkara yang dilarang, seperti mana mengumpat, mengadu domba, namimah, dan segala-galanya yang tak ada manfaat. Lebih-lebih lagi yang mana menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dilarang. Ada qaul az-zur ni. Maka oleh itu hendaklah orang yang berakal, orang yang beriman ni, para ulama menjelaskan, pengarang kitab menceritakan, kamu hendaklah selalu menjaga pendengaran, melazimkan menjaga pendengaran kamu ni daripada perkataan yang tidak baik, keji dan juga sia-sia. Kerana apa? Orang yang mendengar sesuatu yang diharamkan sama dosanya dengan orang yang bercakap tentang perkara itu. Ya, kadang-kadang kita tak cakap pun, kita duduk dengan majlis dia, kita bersama dengan dia dan kita dengar dia punya borak-borak dia yang tak ada manfaat, cerita ngumpat orang, cerita bawang-membawang aja, cerita ngumpat, cerita apa sajalah, kita tak cerita pun, kita duduk, kita dengar. Maka samalah dia punya mudarat dia kepada yang mendengar. Sehingga Imam Ghazali menyatakan apa? Jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa dosa itu akan menimpa orang yang bercakap semata-mata, tidak kepada orang yang mendengar. Kerana orang yang mendengar berkongsi dengan apa yang mereka cakap tadi. Dia dengar, dia kongsi, sama saja. Sebagaimana orang yang mendengar itu, kalau dia cakap buruk, cakap yang tak ada manfaat, yang datangkan kemurkaan Allah, sama juga dosanya orang yang cakap itu dengan yang mendengar. Begitu juga kalau orang itu bercakap baik, yang ada manfaat, yang memberi manfaat kepada yang mendengarnya, maka dapat pahala pada dia yang bercakap dan yang mendengar. Ini Imam Ghazali mengatakan. Maka kita yang berakal ini, tuan saya bercakap ini, lazimkan. Pengarang kitab kata, lazimkan menjaga, memelihara pendengaran kita.
daripada perkataan yang tidak baik, yang keji. Kadang-kadang kita cakap perkara apa? Ya, kerana dia telah melanggar menggunakan pada tempat yang salah. Ini Imam Habib Al-Haddad. Kalau kita menggunakan telinga ini untuk mendengar cerita, ngumpat, caci, burukkan orang, nak tumpang sekaki lah, kita tak cakap, apa pun nak orang tu cakap, kita join sekali, dengar. Maka fitnah boleh, kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah, hati-hati. Kalau takut dia menjadi golongan-golongan orang yang kufur kepada nikmat Allah, tidak bersyukur kepada pemberian Allah, yakni nikmat pendengaran itu. Ini. Maka pengarang kitab menyatakan kata-kata ini seperti makanan. Kata-kata ini, bila mana kita mendengar, kata-kata yang kita mendengar itu seperti makanan. Sama ada dia membawa manfaat ataupun penawar. Kata-kata. Kadang-kadang kita berbual dengan kawan kita, walaupun pertemuannya taklah lama mana, tetapi kadang-kadang kata-katanya boleh mendatangkan hidayah kepada kita, manfaat. Tetapi kalau datang-datang boleh menjadikan satu mudarat, menjadi racun pada orang itu. Dia boleh menjadi, seolah-olah para ulama menjelaskan, kata-kata yang dia dengar ni dia boleh menjadi penawar, manfaat, ataupun dia boleh mendatangkan mudarat dan racun pada yang mendengarnya itu. Ya. Kerana kesan kata-kata ni lebih lama daripada makanan. Kesan kata-kata ni, satu orang kalau bila bercakap, dia cakap apa saja yang boleh menyakitkan hati orang, kesan dia berapa lama, bertahun-tahun. Berbanding dengan makanan, dia hanya letak dalam perut. Istilah pengarang kita katakan, kalau dia buang air besar habis. Tetapi kata-kata ini boleh terbit, simpan dalam hati ini sampai bila-bila. Kalaulah dia cakap perkara yang buruk, yang boleh mengecilkan hati orang, dia kekal sampai bila-bila kata-kata ini. Begitu juga kalau dia cakap benda yang baik, dia akan diingat oleh orang itu sampai bila-bila. Aku ingat orang dia beri nasihat ke aku ingat apa dia cakap. Begitu juga benda yang baik ini, hati-hati bila mana berkata-kata. Kerana kata-kata, para ulama kata, kesan dia ni sampai bila-bila. Sampai bila-bila dan tersimpan dalam hati. Sebab kata-kata itu. Kadang-kadang dia boleh kekal seumur hidup dalam hati. Kalau orang itu sentiasa fitnah, segalanya. Dan tuan pun ada juga testimoni, kan, terasa hati dengan kekawan kadang-kadang sampai hari ini tersimpan dalam hati. Teringat, teriang-iang apa dia cakap dulu, kan. Walaupun perkara itu dah lama berlalu, tapi sebabkan dia punya cakap tu kadang-kadang kita tak boleh terima. Ini hati-hati bila berkata-kata. Dia menjadi umpama makanan yang tersimpan, dia tak boleh larut macam tu saja. Hati. Sebab teringat kata Abu Hatim berkata, wal haya'u yadullu 'ala al-'aqli kama anna adamahu dallun 'ala al-jahli. Wa man qala haya'uhu sana'a ma syaa wa qala ma ahabba. Abu Hatim berkata apa? Malu menunjukkan kecerdikan sebagaimana tidak malu menunjukkan kejahilan. Satu orang yang cerdik, dia akan malu nak berkata yang bukan-bukan, yang boleh mendatangkan kemuratan pada diri dia. Malu. Sebab malu al-haya'u minal iman. Malu itu sebab daripada iman. Orang yang cerdik ini dia malu. Namun orang yang jahil ini dia tak ada rasa malu. Dia menunjukkan kejahilan dia kepada orang ramai. Kalau dia nak cakap seolah-olah kehidupan dia ni kekal sampai bila-bila, dia nak cakap apa saja dia nak cakap. Bila mana malu tak ada dan orang yang jahil ini, dia akan cakap apa-apa sajalah. Dan Abu Hatim bernambah lagi, wa man qala haya'u sana'a ma syaa wa qala ma ahabba. Siapa yang sedikit rasa malunya, maka dia akan melakukan apa saja yang diinginkan, baik apa yang dia cakap dan apa saja yang dia nak buat. Ini sesiapa yang ada sedikit rasa malu dia akan melakukan apa saja yang diinginkan. Apa sajalah. Kerana malu tak ada bentengkan diri dia. Sebab itu para ulama, para ilmuwan kata,
wanita ini didinding dengan sifat malu. Kalau wanita tu tak ada sifat malu, para ulama, kalau wanita tu tak ada sifat malu, dia akan, para ulama kata dia akan lebih daripada haiwan. Sebab ada didinding dengan sifat malu lah wanita itu. Pelihara. Jadi wanita ni kena pelihara, kena ada konsisten dengan sifat malu itu je. Betul. Para ulama membahaskan. Dia sebut memelihara nikmat anggota tubuh ini termasuk. Kita boleh tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya apa? Pendengaran, penglihatan, hati ini semuanya akan ditanya apa yang dilakukan kita ke mana dekat dunia ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik penglihatan kita, mata kita, baik pendengaran kita, baik hati kita, apa yang kita berkata-kata dalam hati, lintas kita dalam hati, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita ke mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka sewajarnya memelihara segala nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Apa saja nikmat hari ini Allah Taala bagi. Alhamdulillah. Allah Ta'ala insya-Allah mudah-mudahan sebab itu sunnahnya bila masuk bulan Rajab ini, apa doa yang Nabi ajar kepada kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah Tuhanku, berkatilah bulan Rajab kepada kami ini, Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Sebelum Ramadan lagi sampai bermula Rajab 3 bulan, para ulama Nabi ajar kepada kita, minta supaya diberkati pada bulan Rajab ini, amal ibadah kita bulan-bulan haram ini, supaya apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampai pada bulan Ramadan, bulan untuk menanam. Ini bulan untuk menanam, bulan Rajab ini, amal ibadah. Saya ulama kata beristighfar kepada Allah, berpuasa. Ya, tak adalah satu dalil suruh puasa satu Rajab sampai berapa Rajab. Cuma digalakkan banyakkan berpuasa pada bulan-bulan haram ini. Tuan tak puasa Isnin Khamis silakan. Ada orang puasa masuk Rajab, Ustaz, kawan saya masuk Rajab dia dah puasa dah 3 bulan Ustaz. Kita ni yang tak pernah, jangan acah-acah nak buat lah. Nanti kita kejar yang sunat ini, Rajab, Syaban. Masuk Ramadan sakit, mudarat, tak puasa yang wajib, tak payahlah. Kita ambil je yang kita boleh amalkan Senin Khamis barangkali, puasa-puasa hari putih barangkali, kita ambil itu je. Yang penting kita buat istiqamah. Jangan Rajab Syaban buat sangat. Kalau Ramadan tak buat pula. Kadang-kadang kita pelik juga masyarakat budaya kita ni. Ramadan kadang dia punya amal ibadah power Ustaz. Apa saja dia nak buat, semua dia buat. Tak pernah qiyamul lail. Nak ambil keberkatan Ramadan tu baguslah. Tapi nak istiqamah tu, nak maintain, nak keluar Ramadan, nak maintain tu. Itu kita nak kekalkan kita punya istiqamah tu, memang perlu mujahadah. Ini itu dapat sikit je amalkan okey. Mudah-mudahan Rajab ini kita ambil keberkatan bulan Rajab ini. Mula panaskan enjin dulu je. Ustaz sebab kata orang panaskan warm up dulu je. Kalau sebelum dia usah nak puasa, bulan Rajab inilah bermula puasa sikit, Senin Khamis panaskan enjin, warm up. Masuk Syaban, nanti dah masuk Ramadan, kita dah insya-Allah enjin tu dah cantik, dah boleh berpuasa dengan keadaannya. Asal bulan Ramadan masuk je gastrik Ustaz. Gastrik aja. Bulan lain tak gastrik, Ramadan jadi gastrik. Kan? Ini ambil kesempatan Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kan? Kesempatan nikmat nyawa ni. Azam tahun ni nak seorang Ramadan nanti insya-Allah, azam nak berapa khatam kali, nak berapa kali khatam Quran. Ni berapa kali khatam Quran, cerita Ramadan pula. Tapi inilah bermula ini. Nabi SAW, para sahabat mereka 3 bulan sebelum Ramadan mereka
gembira. Gembira 3 bulan sebelum Ramadan ini mereka gembira. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dia dah dapatkan Ramadan ini di berbulan Rajab. Ada orang. Jadi kita ambil lah kesempatan. Cumanya saya nak ingatkan, kongsi sikit Nabi SAW. Hari ni kita bila sinoni nak masuk Ramadan, cuaca kita panas je, panas. Sinonim dengan Ramadan tu Ustaz, panas membakar. Nabi pesan kepada kita nasihat, waktu panas ini ialah selepas kamu banjir ni, kita ada sebelum ni banjir, lepas tu adalah sedikit ujian yang tak bagi pada kita. Kajian ahli falak, bila mana nak Ramadan ini akan datangkan kemarau, panas. Nabi pesan, jangan kamu mafhum hadis, jangan kamu berada pada tengah hari panas yang terik. Mafhum hadis saya tak bawa hadis itu, cuma dia punya cerita, dia punya maksud hadis. Jangan kamu berada pada tengah hari panas yang terik. Kerana apa? Dia mendatangkan 3 mudarat. Pertama, fa innaha baju kamu, kalau kamu berada dalam waktu yang panas, baju kamu akan menjadi luntur. Kita sidai baju, tak ambil baju, biarkan panas, hujan panas betul, lama-lama baju kita warnanya luntur. Impak dia kepada badan kita, 360 tulang-tulang akan menjadi impak. Dan kadang-kadang para ilmuwan kata dia akan datangkan cepat tua kepada kita. Dari segi kesihatan, dia akan datangkan stroke haba. Datangnya panas sangat, ini panas ni. Jangan, pertama. Yang kedua, nasihat kerana waktu itu tanuri. Tanuri apa? Angin kotor akan bertiup. Pukul berapa Ustaz? Lebih kurang 11.30, 12.30. Waktu tengah hari tu. Kalau tak ada keperluan, jangan keluar, duduk rumah. Tanuri tu, angin kotor akan bertiup. Kotor macam mana? Yang ketiga, tazharu da'ad-dafin. Tuan-tuan, kalau kita sejarah Allah Ta'ala, sejarah dalam Quran Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala telah musnahkan kaum-kaum terdahulu, kaum Fir'aun dan kaum-kaum dia. Kaum Nabi Lut Allah Ta'ala musnahkan, bernam dalam perut bumi ni. Bukan sekadar kaum dia, dengan penyakit-penyakit sekali Allah Ta'ala simpan dalam perut bumi. Dan bila mana air itu Allah Ta'ala dah kering, maka timbullah wabak-wabak itu, penyakit itu naik. Dan dinaik, maka akan ditiup oleh tanuri, angin-angin kotor tadi. Kita berada di atas, kita cium, kita daya hidup oleh angin kotor tadi, datangkan penyakit kepada kita. Ni 3 Nabi pesan kepada kita. Jangan berada pada waktu tengah hari panas buta. Tengah hari buta Ustaz. Sebab apa buta dia panggil? Tengah hari buta. Sebab apa buta? Kalau tengok tengah waktu panas, tengok macam mana orang? Kecil je tengok mata kita. Macam nak buta kan? Kecil. Itu dekat cerita dia. Jangan. Ini. Sebab itu hikmahnya sebelum zuhur kena apa? Apa? Jangan. Sebelum zuhur qailullah, suruh tidur, duduk rumah tidur sekejap untuk nyambut zuhur. Jangan tidur sampai pukul 4 petang. Qailullah, itu hikmah dia. Duduk rumah tidur seketika. Bukan dapat sunnahnya, dapat tenaga untuk bertahajud malam-malam hari. Ini waktu panas ni jangan kita keluar. Kalau tak ada keperluan tak payah. Nak keluar lepas zuhur boleh. Tengah hari itu janganlah. Ini Nabi pesan kepada kita. Jadi inilah sedikit perkongsian kita malam ini berkenaan tentang memelihara nikmat telinga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. InsyaAllah. Aja nak kongsi je. Apa saja insyaAllah. Dosa. Dosa dengan orang lah. Dengan orang. Minta maaf dengan dia. Okey. Dia tak dengar. Kita terlintas. Kita hati ni, sebab hati ni wa imma kita, sebab itu dalam satu
satu satu hadis Nabi SAW yang melibatkan hati ni, baik sangka buruk, sangka jahat, sangka baik, hati ni. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun dia perkara yang baik sebesar zarah sekalipun akan dihitung di hadapan Allah. Adapun satu perkara yang sebesar zarah sekalipun, perkara yang jahat akan dihitung di hadapan Allah. Kita dosa kita dengan Allah SWT banyak mana sebesar gunung Uhud sekalipun, kalau kita minta ampun kepada Allah, taubat nasuhah, insya-Allah Allah Taala akan kabulkan. Namun bila mana Nabi menceritakan tentang dosa dengan makhluk ni, Allah Taala tidak akan ampunkan kecuali selama mana kita minta ampun kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kita ni tidak mampu untuk berjumpa dengan orang yang kita zalim. Sebab dalam hadis Nabi yang lain, sebab satu orang itu masuk dalam syurga, dia tidak pernah buat dua perkara. Antaranya apa? Tak pernah sangka buruk dengan orang. Sangka buruk menyebabkan dia masuk dalam syurga. Maka bila mana kita terlihat dalam hati ini, kita memang bersangka buruk, takut-takut dibimbangi kita buat dosa dengan orang itu, maka kadang-kadang kita malah kita buat dosa dengan orang itu, kita minta ampun kepada orang itu, kadang-kadang menyebabkan Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa kita. Ini sangka buruk, satu hal, sangka buruk. Walaupun sebagai ulama kata, semana lagi tak dizahirkan, maka bolehlah dimaafkan. Tetapi bila mana, sebagian ulama kata, bila mana dah terbit dalam hati, maka dia antara termasuk dosa-dosa juga. Namun apa nak dibuat, kalaulah kita ini tidak mampu untuk bertemu dengan orang ini, menzahirkan apa kesalahan kita kepada dia, kan? Hanya memadai sekadar istighfar kepada Allah, minta taubat kepada Allah. Dia sebab apa? Sebab Allah kata, selagi mana kamu tak menzahirkan ni, bercakap dengan lisan ini, dia sekadar lintasan hati, kan? Macam semayang. Kalau kita semayang, cakap apa saja dalam hati, cakaplah apa pada lepas ni nak pergi kedai, apa dalam hati. Solat ni batal ke tak? Tak batal. Maknanya bolehlah semayang tu, sahlah semayang. Tapi bila terbit dekat mulut, maka batallah solat tadi. Maka begitulah kaedah dia. Jadi nak kata mengambil hadis Nabi yang mula cerita tadi, aku tak pernah sangka buruk dekat orang, tak pernah orang ini dan aku maafkan semua orang, walaupun orang tu tak dengar, walaupun orang itu aku tak tahu aku buat apa. Sebab itu Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga. Maka adalah baiknya kita minta keampunan kepada Allah. Jangan mengulangi perkara itu. Istilah orang mukmin ni, dia sentiasa bersangka baik dengan orang, bersangka baik. Jangan bersangka buruk. Selagi kadang kita niat kita nak buat jahat, tapi kita tak buat jahat, masih lagi Allah Ta'ala tak beri lagi dosa tu bagi kita. Niat saja belum buat, tetapi buat baik ini niat saja dah dapat. Tapi buat jahat ni selagi mana tak dibuat, kan, tak dikira lagi. Tapi satu orang yang mukmin ni takkan sampai hati nak sangka buruk dengan orang. Takkan tak sampai hati yang kadang-kadang orang tu baik dengan kita, cuma satu kali mistake dengan kita ni, kita bersangka buruk dah apa-apa, kan. Kita lupa banyak kebaikan dia buat pada kita. Sebab satu kesalahan yang dia buat pada kita lupa kebaikan dia. Maka jangan begitu. Kita carilah mana-mana yang kebaikan yang dia buat, mudah-mudahan yang keburukan tadi telah menghilangkan yang baik tadi. Boleh istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, memadai itu. Dia sebagai orang kata tidak dikira lagi kesalahan. Cuma satu orang yang beriman, dia tidak akan berbuat perkara itulah barangkali. Sehingga kalau satu bab, kalau secara zahir, kalau kita mengumpat orang tentang jumpa orang ni, cita-cita orang ni dah banyak salah ni, nak jumpa orang tu nak minta maaf, wajib minta maaf. Tapi bila nak minta maaf, dia akan datang ke mudarat lebih besar. Apa mudarat dia? Dia tak nak kawan kita, lagi bermusuh dengan kita lah. Sekadar minta maaf secara umum. Aku minta maaf salah-salah silap aku selama ini. Kalau ada kemampuan, cerita lah. Dulu aku pernah membuat kau gini. Kalau ada kemampuan, silakanlah. Kalau tak ada kemampuan,
sekadar minta secara umum je boleh. Kita sebab itu bila terlepas cakap ni kadang kita ya, anak-anak ni dia tak ada hak untuk mengecilkan hati mak ayah walaupun mak ayah ni salah. Ya, jadi sebagai mak ayah ni kita redha dengan apa yang dia buat, kita maafkan dia lah. Sebab apa? Istilahnya anak ni dia tak boleh, walaupun mak ayah tu salah sekalipun cakap dia, jangan, tak boleh nak marah mak ayah itu. Tak ada hak pun nak marah. Kalau nak cakap pun saya nak cakap macam mana Ustaz ni? Dia mak ayah ni dia punya martabat dia tinggi. Tapi sebagai mak ayah ni jangan menciptakan anak itu menjadi derhaka. Jangan menciptakan suasana. Contoh, long kalau kau tak balik ini, tak tahulah mak nak cakap apa. Contoh, tak balik BKP lama. Anak ni dia sebut salah. Ni kalau balik, kalau tak balik, kerja dia ni nak menafkahkan anak isteri kat rumah ni. Kalau dia balik kampung, kerja dia terabai. Macam kesan pada kerja dia lah. Kalau tak balik, ni mak suruh balik. Kat mana ni kadang-kadang dia nak jaga hati mak ni. Dalam masa sama kadang-kadang dia nak mencari nafkah untuk family dia, kan? Tapi jangan menciptakan suasana pada anak itu. Kalau kau tak balik ni long, mak tak maafkan kau. Contoh, jadi anak sebab salah ni. Kan tak balik derhaka. Kalau balik kan kena berhenti kerja contoh. Jadi long kalau bila free baliklah contoh. Dan sebagai anak pula jangan jadikan satu kesempatan, satu apa nak cakap, advantage. Mak tak apa, at least telefon mak. Anak yang jauh ni, mak sihat, ayah sihat, telefon. Jangan tak telefon. Itu. Jadi bila buat dua pilihan pening anak ni. Ni kalau tak balik derhaka ni. Kalau balik kan kena berhenti kerja. Apa yang aku nak menjaga anak isteri ni. Yelah. Jadi mak ni, yelah saya faham, mak ni memang tinggi darjat dia. Tapi dalam masa sama, mak ni kena give and take lah pada saya lah. Tapi betul, anak ni macam mana mak salah pun tetap mak kena menyantuni mak. Kena santuni mak ni sampai bila-bila pun. Sebab itu bila mana kahwin, suami isteri, hak suami ni sampai mak sampai bila-bila. Dia dengan mak sampai itu kena tahu. Ini ulang kaji ustaz tahulah ustaz. Cakap depan ustaz pula. Bila kahwin, hak suami ni kepada mak ni sampai bila-bila, sampai kiamat. Tapi bila suami isteri kahwin ni, isteri ni dia kepada suami. Namun begitu, bukan bermakna dengan mak ni dia nak ketepikan, tidak. Maknanya kewajipan dia lebih kepada suami. Adapun satu orang suami yang cerdik, yang berakal ini akan bagi keizinan kalau pergi rumah mak dia apa segalanya. Ini kena faham. Jadi saya kadang-kadang, ya kita tak berani nak cakap je, anak-anak kita kecil lagi, tak terasa hati pun. Sebab anak kita kecil. Tapi yang kadang-kadang yang dah besar ni, kita terasa hati kadang-kadang, mana anak tak balik, mana kan. Jadi saya punya pandangan peribadi lah, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara lah mereka ni. Jangan terasa kecil hati sangat. Sebab tu Nabi SAW tatkala anaknya anak si mak tadi, hadis Nabi SAW mati, maknya tidak ampunkan maknya tak ampun dosa anaknya. Nabi suruh bakar, betul? Bakar. Ujung-ujung maknya ampunkan. Nak cerita besar mana kesalahan inilah anak ni barangkali adalah sebab kadang-kadang ahli-ahli sufi kata anak ini cerminan kita. Cerminan kita dulu macam mana, kan? Baik kita tarbiyah, insya-Allah baiklah dia punya peribadi dia. Itu. Jadi tak boleh nak cakap lah. Cuma walhasilnya, maka inilah jangan kita redolah pada anak ini. Barangkali adalah dia punya kekangan apa, at least
Yelah, mak ni kadang-kadang mak ayah ni, aku ni mak ayah ni mestilah kamu nak kena telefon aku. Tidak. Kadang suasana zaman sekarang ini dia memang memerlukan kena ada kerja keras pada anak-anak ni zaman sekarang ni lah. Jangan kecil hati je. Dengan anak jangan kecil hati. Tapi anak ni jangan ambil apa? Kesempatan anak mak ayah yang sporting, jangan. Ya. Itu kadang-kadang telefon tak nak, malas. Ramai yang cakap dengan saya, Ustaz, anak saya ni tak telefon pun payah. Janganlah nak telefon lah. Kalau tak dapat balik kampung, telefon lah. At least telefon. Seminggu sekali telefon. Kita ni bila mana ada mak ayah ni satu talian hayat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana doanya dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mak ayah ni kena santuni dia lah. Walaupun kita ni taklah macam arwah siabam tu boleh all out dengan mak dia. Ada kawan saya, dia kalau apa mak dia kena sanggup dia balik. Kita ni tak mampu macam tu Ustaz naik. Tak mampu, saya pun tak mampu. Kita adalah ada tanggungan kita di sini. Paling tidak pun telefon. Saya nak kongsi, katakan rezeki kita ni ada sebab doa mak ayah kita. Saya cakap, saya testimoni dia sikit ya. Yalah, kita ni satu hari tu kita bagi mak ayah kita duit, tak banyaklah, sikit kita bagi. Jadi ni nak reality cerita. Bagi mak ayah duit, pergi bank, masukkan bank in duit, tak banyaklah, adalah jumlah masuk. Pergi bank, balik dalam kereta, pergi jalan kat mall, lepas tu anak-anak nak makan malam, singgah kedai dan makan dah order, nak bayar je. Nak bayar rasa-rasa dompet tak ada je. Dompet tak ada. Fikir-fikir tadi pergi bank, masukkan duit, dompet letak dekat bonet kereta. Ikut logik akal ni, berapa roda buat kat mall. Roda buat banyak, pusing mesin. Ikut logik dompet tak akan jatuh, melongsor. Cakap ni habis ni duit ni, jahanam. Dalam hati ni, pergi jugalah kat kereta tadi, pergi juga. Tapi doa adalah pergi cantik, pergi dompet terselit dekat wiper. Allahu Akbar. Saya cakap, apa benda yang aku buat yang Allah Ta'ala pelihara ni? Tengok kita ikram mak kita bagi sikit mak kita duit. Allah Ta'ala pelihara tu. Allahu Akbar. Ajaib betul lah. Ni amazing ni. Ikram mak ayah ni, Allahu Akbar. Siapa jaga mak ayah ni, insya-Allah ni Allah Ta'ala pelihara dia. Ya. Ustaz, terselit kat wiper dompet tu. Kalau tidak selamat, kalau kona kita melongsor dompet tu. Tapi dia selit kat wiper, Allahu Akbar. Tak adalah sekarang nak tak belanja ustaz boleh tu. Tak nak cerita kan, kita ikram ayah kita ni, Allahu Akbar. Ni ajaib betul lah. Ada kawan tu, dia bagi mak ayah dia duit, dompet letak dalam kereta, lepas tu kena pecah kereta. Cuma yang kena pecah Ustaz, habis dompet hilang. Dia dah pasrah. 3 hari lepas tu, dompet tu dengan pers tu sampai kat rumah dia, orang pos. Duit dah tak ada lah, tapi semua ada. Allahu Akbar. Ni susah nak cari macam tu. Dia orang nak ambil semua, tapi dia kata, sebelum aku buat itu, aku ada infakkan mak ayah aku duit. Allah. Jadi jangan, mak ayah ni dia tak nak duit kita pun. Ustaz naik tak nak pun duit kita. Mak ayah bagi RM10 pun alhamdulillah. Ingatan kita pada mak ayah ni. Balik-balik kampung janganlah balik kosong. Mak jom sababu sekali. Contoh ikram dia. Tak ada mak ayah Ustaz, tak apa. Tengok mak ayah ni kadang-kadang disuka kepada adik-adik dia. Santuni adik-adik yang disuka. Dia ada yang kawan dia ke, ada adik-adik yang dia rapat, maka santuni yang disuka tadi. Mak ayah tak ada, tapi aku pernah tengok mak ayah aku ni suka dengan ni orang ini, santuni orang ini. Yalah, sementara ada lagi mak ayah saya ada, alhamdulillah. Mungkin barangkali tuan-tuan ada yang tak ada mak ayah, maka jangan disampingkan, hadiahkan Fatihah segalanya. Waladina salihin yad'u, doa yang soleh yang mendoakan dua ibu bapa, insya-Allah. Mudah-mudahan itu. Ilah, mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi je?
Apa saja, tak apa. Apa je? Ni jumpa sebulan sekali tu. Haji, ada? Ada yang bang? Ustaz? Ada? Kita jumpa nanti bulan 3 insya-Allah. Belum Ramadan lagi. Bulan 3 bulan depan akhir insya-Allah. Belum masuk Ramadan insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada nak kongsi je? Sebelum tutup ni? Ji? Tak ada? Tak ada? Saya tutup tanya je, tak apa. Ha? Kalau hal-hal dunia ni Ustaz Rashidi nak kena jawab. Suami ni pun sama jugalah. Saya dah kutip satu hadis kepada para suami saya suami ni. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa hiyarukum linisa'ihim. Satu orang lelaki yang paling baik akhlaknya, satu orang lelaki yang sempurna iman dia adalah yang paling baik akhlak dia. Dan yang sebaik akhlaknya yang paling baik akhlak kepada isteri dia. Maknanya macam mana isteri ni kena hormati isteri lah. Selagi mana isteri ada ketaatan kepada kita. Sebab isteri ni Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, walaupun sebelum itu Nabi kata ketika mana aku Isra' dan Mi'raj ini aku melihat ramainya golongan wanita yang masuk dalam neraka. Namun ada hadis Nabi yang lain, mudahnya wanita ini, isteri ini khususnya masuk dalam syurga. Syaratnya solat, puasa, taat Allah, Rasul, suami kamu, dan kamu pilihlah pintu-pintu syurga mana kamu nak masuk. Selagi mana suami isteri ini ada ketaatan kepada Allah, Rasul dan taat pada suami kamu, kamu jangan ungkit-ungkit kisah dia. Sebab itu dalam ayat yang lain, kalau isteri itu, surah An-Nisa ayat 34 kan, kalau isteri itu, seorang isteri ada nusyus kepada kita. Nusyus ni apa? Melanggar perintah Allah, tak dengar nasihat kita segalanya. Pertamanya, si suami ni kena buat apa? Ya. Kalau sang isteri tadi nusyus kepada suami, pertama, suami tak boleh pukul. Nasihat dulu. Nasihat ayang tak boleh ini. Tapi dah nasihat, kita dah nasihat suami isteri kita buat dia je. Contoh, dia tak indahkan nasihat kita, maka step yang kedua Allah Ta'ala seru apa? Ya, pisah tempat tidur. Abang beri nasihat, awak tak layan abang denda awak. Dendanya apa? Pisah tempat tidur. Awak tidur bilik depan, abang tidur bilik belakang. Berapa lama Ustaz tengok ada tak perubahan pada dia? Jangan kita pergi bilik isteri, tengok ada perubahan ataupun tidak. Tak ada perubahan, maka boleh dipukul akan isteri tadi. Pukul macam mana? Jangan lebam biji mata. Pukul sebab nasihat. Kalau para ulama menjelaskan, kalau sapu tangan itu dibojolkan sedikit, pukul isteri tadi. Tak sakit jangan. Tapi itulah isteri, santuni dia bagaimana. Pukul. Kalau dia pukul, dia datang ketaatan kepada kita. Ingat isteri, suami, jangan diungkit-ungkitkan kesalahan yang dia buat pada kita. Jangan diungkitkan. Maka maknanya isteri ini selagi mana dia ada ketaatan pada kita, tidak melanggar hukum syarak. Kalau sekadar hal-hal dunia ni, tak masak contoh kerana penat, masak sikit masin, maka satu orang jumpa Sayyidina Umar nak cerita tentang isteri dia dekat rumah. Balik jumpa Sayyidina Umar, Ustaz Umar, dia tengok Sayyidina Umar pun kena letih dengan isteri dia. Umar yang hebat tu pun kena letih, apatah lagi aku, baliklah nak cerita dia ada kerukunan rumah tangga. Jadi janganlah, maknanya kena ada ni lah. Walaupun suami isteri pengalaman tak banyak macam Tuan Bawan Najah, kahwin sampai 30 tahun. Saya baru beberapa tahun je. Cuma boleh kita kongsikan kena ada apa Ustaz, sepahaman. Sepahaman. Itulah antaranya.
Sebab itu dalam ayat Allah SWT, Allah Ta'ala ceritakan lelaki dan perempuan ini untuk kamu mawaddah warahmah. Allah Ta'ala campak kasih dan sayang itu. InsyaAllah mudah-mudahan. Jangan terasa hati sangatlah. Nanti kalau suami tak ada, isteri tak ada, tekadkan betul terasa hati. Terbayang-bayang isteri masak, terbayang suami ada situ, langsung terasa hati. Betul. Jangan terasa sangatlah. Sikit-sikit je cukup. Jangan lebih-lebih. Sebab tak payah mak kita pun, bila tak ada mak kita, Ustaz, orang tua kita pergi rumah kita. Sebab itu betul orang cakap, rumah anak ni rumah ayah, rumah kita, rumah anak. Rumah mak ayah, rumah anak. Ustaz, rumah anak belum tentu rumah mak ayah. Ya, saya pun pelik kadang-kadang. Betul rupanya. Bawalah mak ayah bagi rumah kita, belum tentu rumah kita jadi rumah dia. Nak balik cepat je. Tapi rumah mak ayah, macam rumah kita, pedais kita buka, masak sini. Rumah mak ayah. Tapi bila mana mak ayah kita ni, mak tak ada, dia macam, mana mak ni, mak mana mak kau? Ada kan, dia punya. Nanti jangan sampai momen-momen itu dia akan terkenang-kenang. Mak ayah, mak isi tak ada, terkenang. Selagi dia ada, santuni itulah. Hati ni kena didik. Sebab tu tasawuf ini dia mendidik hati. Apa saja yang buat pada dia, maka serah pada Allah. Kalau inilah sebab, kalau kau buat dia datangkan ukhuwah baik, maka Allah serah pada Allah. Jangan terasa sangatlah. Yelah, siapa pun tak terasa hati. Namun nanti momen tadi, momen kita dengan isteri kita, momen dengan suami kita, saat mana kita keluar bersama-sama, kita akan terasa. Siapa yang tak ada, dia akan terasa. Saat mana dia bersuka, saat mana dia berduka, dia bersama. Ada orang klien 6 bulan suami dia mati, dia macam kemurungan. Tapi bila momen itulah kena hargai momen-momen itu. Pengalaman tak ada Ustaz ni. Rajah lagi banyak pengalaman. Ada orang setiap malam pergi Tanjung, 2 orang. Bawa isteri dia naik kereta, tengok lampu, lepas tu dia balik. Sekejap je, pusing-pusing mana balik Ustaz? Ya. Membazir kan. Kadang kita gembirakan orang pun dapat pahala. Gembirakan orang dapat pahala. Hati kita macam tak nak, tapi kita gembirakan dia lah, santuni dia pun dapat pahala. Ya. Kadang kita balik ni diet, kenyang dah, rumah masak, tak makan kecil hati, makan juga, nyantuni isteri, gembirakan isteri, dapat pahala. Abang dah makan tadi dah kat surau, kecil hati dia, dah balik selimut tutup tepi. Tak. Dia umur saat naik psikologinya umur dah 60 ke atas ni perlu dibelai. Dia dalam rumah tangga ni, saya dah kongsikan dulu mungkin. Cuba je cakap, panggil, maaf cakap je, gurau. Panggil suami apa? Mat asli ke mat yang sukun? Abang makan, sorry. Bang, makan. Cakap, bang, makan dah siap ni, makan. Okey, temankan dia makan tak? Bagus, kekalkan. Mungkin hari tu dia bad mood lah kan. Tak apa, macam mana pun kita maintain dengan kita punya kita punya tu. Tapi itulah, masuk. Iya. Isteri ni kalau ikut perintah suami apa saja pun, kalau cerita buat fiqah tu, kalau dia atas unta tu, kena turun unta. Maknanya kalau ikut kehendak suami, selagi mana tak ada melanggar hukum syarak, insya-Allah syurga. InsyaAllah. Tapi kalau disuruh abang ni tengok ayang ni pakai tudung tak apa cantik lah, buka tudung lah, rebonding sikit, wajib ingkar. Ada orang, ada klien dia tu, Ustaz, saya ni pakai tudung, dia suruh buka tudung, pergi bandar, lepas tu Ustaz suruh rebonding. Yang itu
wajib ingkar sebab dia melanggar perintah Allah. Tapi kalau selagi mana dia tak perintah Allah, ikut je. Bang nasi hari usah telur je bang, tak apalah, telur-telur lah bang. Kan? Hari ni telur masak kari, besok telur masak kicap, telur sambal, telur goreng. Tak apa, yang penting kalau masak telur ni bang boleh bagikan abang, boleh bagikan kita, saya ikut je bang. Macam ke ni? Besok sebulan telur kolesterol tinggi Ustaz. Tak ada lah, ini gurau-gurau je. Tapi ajar lebih makan garam daripada saya. Apa benda saya nak ajar? Pengalamannya lebih banyak Ustaz ni. Kita ni apa saja, ni lain. Orang kilauan emas ni lain dengan orang muda ni. Orang muda ni awal-awal je panggil B, papa, mama. Orang saya termuda budak, papa tengah termuda ni. Papa mana? Rupanya dia yang papa. Dia yang papa rupanya. Belum kahwin, papa tengah termuda ni. Caring punya masalah. Caring, kekalkan. Panggil suami apa? Abang. Okey, kekalkan. Silakan. Apa yang menggembirakan suami, ikutlah. InsyaAllah lah. Saya pun bukan nak ajar, tidak. Apa yang boleh suami gembira tu, alah, santuni je dah. Itu je. Wallahualam. Ada lagi tak? Tak ada lagi? Makin malam lah. Allahualam. 9.30. Haji, ada lagi? Tak ada? Ini semua qanaahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alina hikmataka wa nashur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.